Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Abdul Jalil berkata, siasatan akan diteruskan sehingga pihak polis berpuas hati untuk merujuk kes berkenaan kepada Jabatan Peguam Negara bagi mendapat nasihat dan arahan lanjut. Tambah beliau, pihaknya memohon kepada semua pihak supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan provokasi bagi memastikan kes itu dapat disiasat dengan telus. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang penyebaran apa-apa juga bahan yang boleh menjejaskan siasatan pihak polis. Terdahulu, Abid Lu memberi keterangan lebih 1 jam di Bukit Aman. Buletin utama bersama saya, Wan Aman Wan Abdullah dan Muhammad Ziad bin Abdul Rahman. Pihaknya kini sedang menjalankan siasatan secara menyeluruh selepas menerima laporan termasuk merakam kenyataan daripada wanita berkenaan. Jelas Datuk Zamri lagi, siasatan kes itu dibuat mengikut prosedur dalam penyiasatan termasuk mencari saksi lain atau rakaman yang dapat mengesahkan dakwaan berkenaan. Justru beliau meminta mana-mana pihak yang mengalami situasi sama untuk tampil membuat laporan polis supaya siasatan dapat dijalankan dan tindakan sewajarnya dapat diambil. Rakyat Malaysia melahirkan rasa bimbang apabila kes jenayah seksual di negara ini semakin meningkat dan meminta supaya kerajaan mencari jalan penyelesaian terhadap perkara tersebut. Menurut seorang peguam syari'i, Nurul Syawani Rahim, kes-kes melibatkan jenayah itu bukanlah perkara baru wujud dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kata beliau, terdapat kes-kes tertentu yang menjadi tumpuan masyarakat kerana melibatkan personaliti popular dan perbuatan yang dilakukan di luar fikiran normal. Definisi gangguan seksual ialah perlakuan yang kurang disenangi melakukan kata-kata, sentuhan, isyarat, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Perlakuan keadaan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai gangguan ialah gangguan dari sudut lisan, gangguan secara isyarat, gangguan visual, gangguan secara psikologi dan gangguan secara fizikal. Pendedahan yang tidak dikawal boleh menyebabkan berlakunya ketagihan pornografi yang boleh menjurus kepada berlakunya jenayah seksual. Nurul Syafawani yang berkhidmat di Tentuan Iqbal, Salam dan Asosiat berkata, jenayah seksual boleh dikategorikan sebagai penderaan seksual, serangan seksual dan keganasan seksual. Ujar beliau, menerusi laporan Women AIDS Organisation WHO, jenayah rogol ialah berkenaan dengan perasaan kawalan dan juga dominasi, elemen kepercayaan, keinginan dan keizinan membezakan kesalahan jenayah itu sama ada ia sumbang mahram, rogol atau rogol sekretari dengan kanak-kanak bawah umur. Antara punca berlakunya gangguan seksual adalah penggunaan internet atau telefon bimbit. Penggunaan internet yang boleh mendapatkan bahan-bahan lucah dengan mudah dan akhirnya boleh memberi impak kepada pemikiran seperti pornografi. Di sekolah, sekiranya guru terbabit dalam masalah ini akan mendorong melakukan perkara seumpama ini terhadap anak murid. Kedua, kurang kesedaran agama turut menyumbang kepada perkara negatif akibat kurangnya didikan tentang hukum halal dan haram yang menyebabkan kesanggupan untuk mencapai kepuasan tahap seksual. Ilmu yang tidak disertakan dengan amal membuatkan seseorang itu tidak dapat membezakan yang mana betul dan mana yang salah. Selain itu juga, tekanan yang tinggi atau stres juga termasuk dalam perkara terkutuk ini. Kalau sudah berdua, kopiah pun boleh jatuh. Jenayah seksual boleh berlaku terhadap mana-mana individu tanpa mengira peringkat umur, hubungan dan status individu yang melakukan jenayah ini. Katanya pada itu kerajaan perlu mewujudkan suatu pangkalan data senarai penjenayah seksual yang boleh diakses dan mesra pengguna supaya orang ramai lebih berhati-hati dan mempunyai maklumat mengenai jenayah seksual tersebut. Cadangan penambahbaikan dalam isu gangguan seksual ini ialah pihak pemerintah iaitu kerajaan sedia ada wajib meneropong kepada isu lebih besar yang dibangkitkan di atas, iaitu pembentukan budaya adab sopan serta hormat kepada wanita di sekolah dan dalam masyarakat. Di dalam keluarga, seharusnya sudah bermula asas pendidikan adab sopan yang disambung serta diteruskan oleh guru-guru di tempat belajar. Seterusnya, diperkukuhkan pula norma-norma tersebut dalam masyarakat. Budaya yang merupakan amalan sesebuah masyarakat memang sukar dibentuk kerana ia mengambil masa panjang. Akan tetapi,
parameter membentuk masyarakat tersebut bermula dengan penggubalan sistem dan undang-undang. Wajib dipersetujui bersama apa yang boleh diterima dan apa yang tidak boleh diterima sebagai sebahagian dari norma dan adab sopan di sekolah, dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Rempuhan globalisasi negatif dan pengaruh modernisme memungkinkan masalah dan gejala sosial menjadi semakin kritikal, ditambah dengan faktor sikap pembudayaan budaya berhibur yang menggalakkan percampuran bebas yang keterlaluan, kurangnya penekanan kepada aspek keutuhan, kecemerlangan khasiat dan keranian, kekeliruan pemahaman. Jadi lindungan diri anda daripada terjebak dalam gangguan seksual. Terima kasih.